Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zaim. Kali ni kita nak saksikan satu video yang telah dibuat naik ke YouTube yang dibuat oleh Ustaz Syafiq ataupun Ustaz Kacang yang membidas tindakan Ustaz Abid Liu. So kita saksikan apa yang Ustaz Kacang ni tak puas hati dengan usaha Abid Liu yang suka membantu orang yang susah. Okey, kita saksikan video. Parti yang kita benci ke, tolong bekerjasama dengan tiga pihak ini. Sebab apa? Sebab tanggungjawab dia. Supaya bila kita buat macam itu, dia akan rasa apa? Dia akan rasa, Alhamdulillah ada orang nak bekerjasama dengan dia untuk menjaga rakyat di bawah dia. Kadang-kadang manusia alpa dan lupa. Sebab itu kita perlu apa? Beri kerjasama kepada semua. Jadi, itu yang hendak saya katakan. Bekerjasama dengan tiga pihak ini kalau nak buat derma. Siapa dia? Lembaga zakat, pusat zakat negeri, kawasan tu. Jangan buat tangkap video kamera lagi. Bekerjasama dengan siapa? YB. Bekerjasama dengan pihak masjid. Settle masalah. Ustaz Kacang ni beritahu apa yang dia tak puas hati ialah Abid Liu ni dia tidak bekerjasama lah untuk bagi bantuan. So Ustaz Kacang ni dia letakkan syarat, kalau nak bagi bantuan dia kenalah mesti melepasi 3 syarat, iaitu mesti bekerjasama dengan YB, bekerjasama dengan pusat zakat dan juga bekerjasama dengan pihak masjid. Itu syarat-syarat yang mengikut Ustaz Kacang ni bagilah. Okey. Manakala tentang ustaz yang ditanyakan kepada saya tak tahu langsung pasal dia dan saya tidak pernah berjumpa dengan dia pun, maka bukanlah ditujukan kepada dia. Okey? Serta masalah. Bukanlah ditujukan kepada dia. Saya pun tak tahu pun ada gambar macam tu, saya pun tak tahu. Manakala yang orang buat macam netizen buat macam berita macam tu, itu tanya dia lah. Dia yang kaitkan. Saya tak tahu langsung. Saya sebut ni, demi Allah saya tak tahu. Bila netizen banyak mengecam ustaz ni semasa dia buat live tu, dan kita pun dapat lihat dekat sebelah kanan tu ramai yang menghantar emoji marah dekat ustaz ni. So Ustaz Kacang ni mula dia nampak risau lah. So dia pun cuba nak backup diri dia. Dia kata dia tak tengok, dia tak tahu menahu lah tentang ustaz tu. Yang dia masukkan Ustaz video tu, dia tak tahu menahu pula. So kita tengok next. Tu, saya hanya fokus saya pada fatwa ulama Mesir mengharamkan tayangan gambar, video orang-orang miskin yang diberi bantuan kerana akan memalukan mereka. Sepatutnya kita kena sitir. Man satara mu'minan satarahullah. Siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan menutup aib dia. Okey? Itu dia. Jadi kita nyatakan begitulah. Okey, puas hati tak? Ada apa-apa nak tanya soalan lagi? InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, saya nak baca soalan ni. Ustaz, ada soalan ni. Laju sangat. Okey, tak apa. Saya rasa setakat itulah. Kalau tak ada soalan. Okey, ada soalan tentang dia kata ada orang dengki ke? Tak ada, tak dengki. Cuma kita nak jaga je. Jaga tentang apa? Tentang masalah duit ni. Jadi tu satu perkara yang terakhir tadi saya minta kepada kerajaan untuk minta audit balik pada NGO, pertubuhan-pertubuhan yang ada kutip duit ni, supaya akaun mereka ni disemak semula supaya tidak berlaku kepincangan di situ. Lagipun ini bagus. Sebab apa? Untuk kebaikan. Dan saya sekali lagi saya nyatakan tadi bahawa perlu kerjasama dengan tiga pihak tadi, pusat zakat, YB dan juga masjid yang berada di kawasan yang kita nak bagi sumbangan itu.
Oh, satu lagi ustaz ni dia tak puas hati lah dengan NGO yang bagi sumbangan ni. Ustaz ni dia minta kerajaan pantau ataupun semak balik akaun-akaun orang yang membuat sumbangan ni, yang tidak bekerjasama dengan ahli politik, tak bekerjasama dengan pihak zakat dan masjid ni. Dia mahu pihak kerajaan ni pantau ataupun semak cek akaun NGO yang membuat kebaikan ni. So itu dia pohon pihak kerajaan sekat lah NGO yang membuat derma-derma ni. Okey, ada soalan tentang dia kata ada orang dengki ke? Tak ada, tak dengki. Cuma kita nak jaga je. Jaga tentang apa? Tentang masalah duit ni. Jadi tu satu perkara yang terakhir tadi saya minta kepada kerajaan untuk minta audit balik pada NGO, pertubuhan-pertubuhan yang ada kutip duit ni, supaya akaun mereka ni disemak semula supaya tidak berlaku kepincangan di situ. Lagipun ini bagus. Sebab apa? Untuk kebaikan. Dan saya sekali lagi saya nyatakan tadi bahawa perlu kerjasama dengan tiga pihak tadi, pusat zakat, YB dan juga masjid yang berada di kawasan yang kita nak bagi sumbangan itu. Okey, ada soalan lagi? Tak ada soalan Faham dah puas hati tak? Tak puas hati lagi? Aduh. Nak macam mana tak puas hati? Ustaz tak kenal ke? Saya ada soalan, tapi okey. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, berikhlaskan hati dalam memberi. Akhlisun niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi berpegang teguh dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah al-maturidiyah, mempercayai bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adanya tanpa bertempat, bukan di atas arasy, bukan di mana-mana, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah, dan bukan juga berada di langit. Kerana Allah Ta'ala yang mencipta langit, Allah Ta'ala juga yang mencipta arasy, Allah Ta'ala juga mencipta segala-galanya. Sebab itu jangan jadi Wahabi dan juga jangan jadi Syiah. Kerana Wahabi dan Syiah membawa fahaman-fahaman yang kadang-kadang makan duit secara haram. Aklu mal yatim. Wala ta'kulu amwalan nas bil batil. Amwalan nas bil batil. Memakan harta orang manusia dengan batil. Hati-hati berdiri. Jadi saya ingatkan kepada semua supaya jangan sama sekali kita berburuk sangka. Okey. Okey, saya rasa setakat itu saja. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan memudahkan segala urusan kita. Okey, ada apa soalan lagi saya nak baca ni? Tak ada soalan pun. Tak ada soalan, saya nak makan kacang. Okey. Tak apalah, biasalah. Ya, terima kasih sokong. Baguslah sokong. Saya nak yang tu je, sokong kebaikan, okeylah. Tak salah. Okey, ada tanya soalan bersamamu. Okey, saya jawab. Soalan pula. Makan kacang sikit, bismillah. Ni tangan kanan. Program bersamamu, saya tak pernah tengok yang terbaru. Yang lama-lama dulu adalah kot. Tapi kita mengatakan bahawa ini yang terbaru. Fatwa yang terbaru. Ulama-ulama yang menyatakan bahawa selepas ini tidak ada lagi gambar, tidak ada lagi video memaparkan wajah aurat orang-orang fakir dan miskin. Ini sampai tunjuk aurat orang tu. Ini buka aib orang. Buka aib orang macam tu.
Hati-hati. Saya mempertahankan orang miskin. Saya mempertahankan orang fakir. Aib-aib mereka mesti dijaga. Dan mereka sendiri, mereka ini, ada di antara mereka yang mencerita sendiri. Ini sekali lagi saya cerita. Mereka kata, Ustaz, Netizen mempersoalkan kenapa bersamamu tu bila bekerjasama dengan ahli politik, dengan TV3 tu, dia boleh pula paparkan keaiban pihak-pihak tertentu lah kan. So Ustaz ni jawab, ini adalah fatwa yang terbaru lah. Episod yang lama dulu TV3 bersamamu tu dia pakai fatwa yang lama. So sekarang ni dia tak tahu daripada jabatan apa. Ustaz ni kata ada fatwa yang terbaru lah. Daripada jabatan mana kita pun tak tahu, dia pun tak bagi tahu. So yang terbaru ni fatwa dia kata tak boleh tunjuk aurat dan juga aib lah. Mungkin ustaz lain tu yang tak faham apa yang itu aurat ataupun apa itu aib lah. Okey. Saya makin dia orang. Satu lagi yang saya nak beritahu ni dengan baik-baik. Satu lagi, tolonglah kalau kita dikumpul duit orang, please, mana-mana pertubuhan, saya sendiri pun, mana-mana kawan-kawan saya. Kalau kita kumpul duit derma orang, lepas tu kita nak bagi pada satu pihak, kita jangan kata, saya bagi, jangan. Jangan kata, saya bagi, homeboy. Macam tu duit kita pula. Jangan. Itu duit orang ramai. Kita diamanahkan untuk bagi. Bagi dengan cara yang tadi, 3 perkara tu tadi. Melalui pusat zakat, bersama-sama dengan pusat zakat, bersama dengan YB, bersama dengan pihak masjid. Secara rasmi. Tu cara dia, mudah je benda ni. Benda simple je. Dan jangan kata, saya. Ini saya bagi ni. Jangan macam tu. Ananiyah itu kena hati-hati. Ikhlas tu kena jaga. Faham tak? In tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairun lakum. Kalau kamu sembunyi, itu lebih baik. Jangan cepat-cepat saya. Padahal duit orang. Okey? Settle? Okey, jumpa lagi. Sila kecam. Okey, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau silap faham tu, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last yang dia beritahu tu, kita mesti ikhlas lah. Ikhlas ni maksudnya kita tak boleh beritahu duit tu duit kita, duit tu duit kumpul daripada orang ramai. Dan ikhlas tu bila kita kena buat secara rasmi, sampaikan, maknanya kita kena ada kerjasama daripada yang dia cakap tadi lah, yang 3 benda tu, YB, pihak zakat dengan masjid. Itu barulah ikhlas. Lepas tu dia kena sampaikan secara rasmi, buat satu majlis. Itu apa yang dimasukkan oleh ustaz ni, keikhlasan. So cara Ustaz Abid Liu tu dia tak ikhlas sebab dia tak capai target ataupun tak capai syarat Ustaz Kacang ni kehendakilah. Fatwa Ustaz Kacang. Ada 4 lah sekarang ni. Yang lastnya dia tambah satu lagi syarat, ialah kena apa tadi? Kena buat secara rasmi, kena bagi tahu bekerjasama dengan pihak masjid, pihak zakat dengan pihak YB lah. Okey, itu 4 syarat. Syarat-syarat utama. Kalau tak, kira tak ikhlas lah pemberian ataupun derma kepada orang-orang fakir. Okey, itu sajalah yang video yang dapat kita ulas berkenaan dengan tuduhan Ustaz Kacang yang Abid Liu lakukan kepada masyarakat yang susah lah. So kita dapat lihat apa yang, walaupun kita ni ada niat ikhlas, tak semestinya orang suka dengan apa yang kita buat. But keikhlasan kita tu, bagi kita rasa ikhlas. Tapi orang lain dia ada ikhlas tu, dia ada syarat pula. Macam Ustaz Kacang dia ada 4 syarat baru ikhlas. Macam ustaz lain dia ada 5 syarat baru ikhlas. Mungkin
orang lain pula ada 6 syarat, 7 syarat, barulah diisytiharkan ikhlas. Keikhlasan tu maknanya tidak mengikut pada kita lah. Keikhlasan tu diukur dengan diri masing-masing. Ustaz Kacang dia kata dia nak 4 benda, barulah boleh ikhlas. Mungkin Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D, dia nak 5. So Ustaz Abid Liu ni dia langsung pun tak ikut kriteria Ustaz Kacang, dia memang tak ikhlas lah. Itulah kita dapat simpulkan, mengikut Ustaz Kacang ni, dia Abid Liu ni dia tak ikhlas, buat kerja amal lah. So untuk kawan-kawan semua boleh nilai yang sendirilah, mana yang ikhlas, mana yang buruk, mana yang baik lah. Kita sebagai rakyat yang susah, kita akur je lah apa yang dia orang ahli politik ke ahli agama ni, kita sebagai orang bawahan kita tak boleh kata apa-apa lah. Okay, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa kalau ada manfaat tolong share, jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa komen lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.